Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Kita beralih pula untuk perkembangan. Ya, seperti mana yang kita tahu, akan ada satu lagi PRK di Dun Pelangai di negeri Pahang khususnya. Ya, dan kita percaya dalam mana berkempen ini pastinya ya akan ada fatwa-fatwa, ajaran-ajaran sesat yang pasti dikeluarkan oleh geng-geng kerangga ini, sahabat semua, seperti mana yang berlaku di PRK Negeri Johor baru-baru ini, sehingga ada yang menyatakan kononnya ya kalau undi calon daripada Pakatan Harapan undinya haram. Kalau sebelum ini juga kita mendengar kalau undi Pakatan Harapan atau UMNO masuk neraka. Itu antara kenyataan-kenyataan yang menyesatkan. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada mantan pemimpin PAS, yaitu Khairuddin Aman Razali. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya mau kita mendengar bersama-sama pencerahan padu daripada Ustaz Pertama ini. sekali, kadang-kadang ucapan yang Dr. sebut tadi, ucapan yang tidak tepat dari sudut hukum Islam. Islam ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Dari sudut akidah yang bincang tentang syurga neraka sebagai contoh. Ini fakta yang salah. Penentuan syurga neraka ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak berhak untuk menghukum A, B, C, D ke syurga dan ke neraka, kerana itu hak Allah Ta'ala. Cuma kita menjelaskan sifat-sifat berdasarkan apa yang Quran dan hadis Nabi sebut tentang sifat-sifat dan juga amalan-amalan yang ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam politik ke parti hari ini, ketika pilihan raya, kita menjual pangkah parti saya ke syurga, berarti pangkah parti lain ke neraka. Ini betul-betul bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menyebut tentang konsep buat dosa besar. Inna murtakibal kabirati la yukafaru atau la yakfuru. Orang yang buat dosa besar, dia tidak dianggap kafir atau tidak menjadi kufur. Orang yang buat dosa besar, berzina, mencuri, merampak, dia tidak dianggap sebagai kufur. Kemudian in mata ala zalik, kalau dia mati dalam keadaan dia buat dosa besar, fahuwa fi masyiatillah, maka dia terserah kepada kehendak Allah Ta'ala. Insya'a, sekiranya Allah Ta'ala mahu, azabahu, Allah boleh azab dia dengan sebab dosa besar dia buat. Wa insya'a, jika Allah Ta'ala mahu, afa anhu, Allah boleh maafkan dia. Maknanya apa? Seorang yang buat dosa belum confirm dia ke neraka. Kenapa? Kerana Allah boleh imam bawa dia ke neraka, imam Allah maafkan dia. Mana kita tahu? Jadi kita sebagai manusia tidak berhak menyatakan kamu pangkas fulan ke neraka. Tidak berhak. Kenapa? Kerana neraka itu hak Allah Ta'ala yang Allah boleh maafkan kalau orang buat dosa besar. Itu kalau buat dosa besar. Apa tu kita dah berpolitik? Berpolitik cerita kita bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling aslah, siapa yang paling elok, siapa yang paling baik. Masing-masing akan cerita tentang manifesto dia, apa yang dia nak buat, apa yang dia nak urut dia apa yang dah berjaya dia buat ketika jadi kerajaan dulu. Ini persaingan politik. Tetapi dalam persaingan politik, kita menggunakan syurga neraka untuk menakutkan orang, menyokong orang lain dan mengajak orang menyokong kita. Ini adalah politik yang sebenarnya mencemar nama Islam. Jadi pada akidah pun silap kat situ. Jadi kalau kita bawa persepsi sebegitu, memang hancurlah negara kita. Kerana akan membawa pada keadaan kita je Islam, orang lain tak Islam. Kita sepatutnya meramaikan orang Islam, tapi dia pergi pada mengecilkan orang Islam. Yang Islam nak difasikkan, nak dikufurkan dan sebagainya. Jadi ini adalah politik yang jahat sebenarnya, dan politik yang merasakan umat jangka masa panjang. Jadi kalau persepsi itu dibina, kita ada kewajipan untuk betulkan persepsi yang salah berkaitan dengan kefahaman yang seumpama itu. Apatah lagi kalau kita menyatakan bahawa kalau sokong parti ini confirm ke neraka. Itu lagilah bahaya. Kerana kita awal-awal menghukum orang depan kita ni seolah kita seorang je baik. Ini pun satu penyakit baru juga, dipanggil Quran sebut la tuzakku anfusakum. Dengan kamu ni menyucikan diri kamu sendiri. Sebab dia rasa dia suci, tak ada dosa, orang lain semua ada dosa belaka. Jadi ini bagi saya politik
yang tidak bagus berlaku di masyarakat kita, dan kita lihat berluasa ketika berlakunya PRU yang lalu dan juga kita berlakunya PRN baru ini. Dan kalau tak dibendung perkara ini, dia akan berpanjangan, dia akan pergi ni. Kita akan menghadapi pula pilihan raya kecil. Dan tentu akan ada lagi siri pilihan raya kecil. Biasanya sebelum datang pilihan raya umum nanti akan berlakulah mungkin 5, 6, 7 siri-siri PRK ni. Kalau tak dibendung sekarang, dia tidak akan berakhir. Jadi bagi saya, bicara kita malam ni adalah bicara nasihat kepada umat yang berpolitik agar tidak ekstrim dalam kita berpolitik. Baik, sekarang ini Datuk Doktor, pilihan raya umum ada lebih kurang 4 tahun lagi. Lambat lagi ni, 4 tahun lagi. Tetapi persepsi dibina, kita bercakap berdasarkan fakta. Daripada bulan bulan Mac lagi kita dah dengar, okey, bulan Mac ini akan jatuh kerajaan. Tak habis bulan Mac, masuk bulan April, bulan Mei, dan sampailah yang terbaru bulan Ogos. Itu yang ramai yang buat joke tu, mungkin ada 44 Ogos baru kerajaan akan jatuh. Sehingga kan ada orang yang mungkin cetek ilmu pengetahuannya, sanggup mentaklik isteri dia, isterinya dengan talak 3 kalau kerajaan tak jatuh. Jadi ini persepsi yang dibina, tetapi akan ada orang yang percaya, dan untuk menyelamatkan perkahwinan itu dia mengatakan ikut kata Tok Guru kata tak jatuh talak. Jadi walaupun Menteri Agama dah sebut kena bawa ke mahkamah untuk diputuskan apakah jatuh talak ataupun tidak, biar mahkamah yang memutuskan, tetapi mereka begitu taksub. Yang ini kita kata persepsi yang dibina sehingga kan kita lari daripada jalan dan akhirnya ketaksuban itu yang menguasai. Komen, Datuk. Pertama sekali, kenapa Perikatan Nasional dia menjual? Saya guna perkataan menjual. Kenapa Perikatan Nasional menjual bahawa mereka akan menumbuhkan kerajaan? Dulu kata bulan 8. Ini entah anjak bulan berapa pula, Allah Ta'ala. Ini bulan Oktober pula. Oktober pula. 8, bulan 10. Nanti anjak bulan 12 pula. Dia akan terus bercakap macam tu sampai berlaku PRU. Kenapa? Pertama, untuk bagi semangat kepada ahli parlimen mereka yang sedang down. Satu. Yang kedua, nak bagi harapan kepada ahli-ahli di bawah yang telah beri sokongan. 2 benda saja. Kalau untuk ahli parlimen, sekarang ahli parlimen tertekan kerana mereka menjadi wakil rakyat dan mereka tidak mempunyai peruntukan. Dan memanglah peruntukan untuk wakil rakyat itu bukan hak wakil rakyat. Itu kena ingat. Perlu saya jadi ahli parlimen lama selama 9 tahun. Peruntukan untuk ahli parlimen itu bukan hak ahli parlimen, tidak termaktub pun dalam peraturan saraan melibatkan ahli parlimen, tak termaktub. Tapi dia adalah pemberian oleh Perdana Menteri daripada ICU. Kalau nak bagi, dia bagi. Dan tentulah ICU ataupun Perdana Menteri dia bagi kepada penyokong kerajaan saja yang sah dengan kerajaan untuk menurunkan bajet dan memberikan pandangan terhadap projek yang nak dibuat. Jadi oleh kerana dia bukan hak ahli parlimen, itulah milik Perdana Menteri, mereka terpaksa menjual bahawa kita akan jadi kerajaan. Tak lama dah kita akan jadi kerajaan, supaya ahli parlimen rasa, tak lama ni kita kalau sakit pun sekarang sekejap je, nanti 2 bulan lagi kita akan jadi wakil rakyat, kita akan jadi kerajaan dan kita akan ada peruntukan. Itu tujuannya supaya ahli parlimen tahu. Hari ini saya dimaklumkan masih ada ahli parlimen yang tidak ada pusat khidmat. Ini sangat pelik. Saya dulu pembangkang, 2013 saya pembangkang sampai 2018 pembangkang. Pusat khidmat tu kita buka dengan menggunakan duit kita sendiri. Daripada duit allowance sara hidup yang diberi sebagai ahli parlimen, itu yang kita gunakan untuk buka pusat khidmat, kemudian bayar staf kita, kemudian bagi semua rakyat, kita pakai duit kita. Kenapa? Sebab memanglah allowance ahli parlimen itu, kita yang masuk politik dalam perjuangan Islam, kita tak letak duit di matlamat kita. Kita dah ada duit. Saya sendiri contohnya, saya ahli perniagaan. Saya dah ada duit saya sendiri. Backup untuk kewangan saya. Saya gunakanlah duit yang kerajaan bagi untuk jadi allowance saya, untuk digunakan untuk rakyat. Itu yang saya buat dulu. Jadi tak ada isu tentang peruntukan ini. Tapi sebab selama 3 tahun contohnya PAS dalam kerajaan, 2020 hingga 2022, 3 tahun lebih kurang. Jadi mereka dah diajar dengan bajet. Bila mereka bertanding pilihan raya, mereka rasa, nanti kalau menang ada bajet, senang kita boleh jaga rakyat. Bila tak ada bajet, semua pening kepala.
tak boleh buat apa. Rakyat datang minta sumbangan, minta apa namanya kenduri, mati hingga ada seorang wakil rakyat yang merapu di parlimen sebut, ini kena pakai duit saya. Memanglah sumbangan berakyat ke duit kita lah, kita wakil rakyat. Memang macam tu. Saya habiskan duit peribadi saya dengan rakyat kerana kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri kita. Kalau kamu nak kaya sendiri kamu, jangan masuk politik lah. Pergi berniaga senang, kaya untuk diri kamu. Tapi kalau masuk politik, kamu kena niat wakafkan hidup kita untuk politik, untuk rakyat, dan duit gaji kita lah untuk rakyat. Jadi tujuan tadi dia jual kerajaan, kita akan ambil alih, nak bagi semangat pada rakyat. Satu. Yang kedua, ahli ni yang mereka menyokong, mengundi mereka dengan penuh semangat, rasa kita akan bekerja, tak boleh kerajaan. Jadi nak bina harapan ni, maka dijual lah, kita akan berkerajaan, kita akan berkerajaan. Tapi kita kena beritahu kat rakyat. Nak bekerja macam mana? Kamu ada 74 kursi parlimen. Kamu nak jadi kerajaan, nak kunci dua. Satu, BN kena sokong kamu. Yang kedua, JPS kena sokong kamu. Baru cukup. Ini dua. Kalau dia ambil daripada warisan ke, contohlah dia berjaya pujuk warisan ke, dia berjaya pujuk apa namanya Sabah ke, dia boleh pujuk. Tapi angkanya kecil. Yang jadi penentu ialah BN dengan GPS. Kalau BN saja dengan mereka pun tak cukup juga. Sebab 74 campur 30 baru 104. Tak cukup juga. BN pula, dia dengan GPS, dia macam kembar. Sebab asalnya ada satu gabungan parti namanya Barisan Nasional. Berpecah kerana strategi politik untuk memastikan semua boleh survive. Jadi dua-dua ni kembar. GPS dia akan ikut UMNO. UMNO bersama dengan GPS. Dan kita tahu apa pendirian UMNO, Barisan Nasional. UMNO, Barisan Nasional yang telah ada pengalaman berkerajaan dengan PAS. Dan masa hampir 3 tahun apa jadi pada UMNO? UMNO hancur. UMNO dekat rabakkan. Kepada UMNO dipecah-pecahkan. Pecah perintah berlaku. UMNO jadi lemah. Kenapa? Kerana berlaku pecah perintah kalangan pimpinan UMNO. Ini adalah hasil daripada muafakat PAS dengan UMNO ketika berkerajaan. Takkanlah UMNO nak ulang balik kegelapan yang berlaku 3 tahun lalu. Tak mungkin. Kerana itu pendirian BN, UMNO ialah bersama dengan Pakatan Harapan, bukan bersama dengan Perikatan Nasional. Dan bila BN ambil keputusan itu, GPS tentu akan bersama. Maka kita nak beritahu kepada ahli-ahli wakil rakyat Perikatan Nasional dan ahli Perikatan Nasional, usah kamu mengharapkan perubahan kerajaan. Terima hakikat, kamu adalah pembangkang dan bekerja sebagai pembangkang. Tunggu lagi 4 tahun, kita masuk PRU dan masa-masa boleh bentangkan apa hasil sebagai pembangkang di Peringkat Persekutuan dan apa hasil sebagai kerajaan ketika menjadi kerajaan. Bentangkan kepada rakyat untuk rakyat memilih balik pada PR Karta itu saja. Jadi cukuplah kita mencipta persepsi yang sebenarnya tidak menguntungkan negara. Tak untung macam mana? Masyarakat luar yang melihat porak-poranda politik negara kita, mereka tidak bersedia untuk melabur. Tapi alhamdulillah kita ada Perdana Menteri yang buat kerja tanpa melihat kerengga-kerengga. Kalau Presiden PAS dia kata dulu kami dalam kerajaan tak sempat nak bincang tentang royalti negeri Kelantan kerana banyak kerengga. Dia lupa bahawa yang membuat pengumuman di Parlimen ialah menteri kita pada ketika itu, Menteri Kewangan Zafrul, yang sebut bahawa tidak ada royalti untuk negeri Kelantan sebab minyak diambil daripada luar, daripada wilayah Kelantan. Ketika itu kenapa PAS tidak bantah? Kenapa tidak bantah? Kelantan tak bantah, PAS tak bantah, menteri-menteri PAS tak bantah, saya pun tak bantah pada ketika itu. Kenapa tidak bantah? Hari ini kamu kata, ada kerengga-kerengga, menyebabkan kita tak sempat untuk bincang hierarki. Adakah Zafrul itu kerengga pada ketika itu? Itu bukan kerengga. Artinya cakap-cakap yang kadang-kadang sebenarnya dia kena datang kepada diri sendiri. Hari ini yang jadi kerengga ialah Perikatan Nasional jadi kerengga pada kerajaan. Tapi kita ada terbaik itu dia sahabat semua, pencerahan padu daripada mantan pimpinan PAS ini yang menyatakan kerangga-kerangga itu adalah Perikatan Nasional itu sendiri yang banyak alasan, berbagai dalil yang menyesatkan. Dan benarlah kata Muhyiddin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat.
Jadi terima kasih, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.